PIT Adapted. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hidayat Kadir dalam HK Studios untuk segmen Sembang Jap. Okey, hari ni aku bersiaran di Pen and Gain Fitness Section 9 Shah Alam. Dah tentulah kalau bila ada dekat tempat fitness ni, of course lah kita nak bercerita tentang fitness. Jadi untuk Sembang Jap ni, lama jugalah tak bersiaran. Selepas sebelum-sebelum ni banyak dengan sembang bola je, yang mana sembang bola adalah berkaitan bola. Jadi sembang jap ni kita keluar sikit pada bola sepak tapi masih lagi berkaitan sukan. Okey, untuk video hari ni aku berterima kasih kepada Brotherhood & Co selaku sponsor bagi video ni. Jadi Brotherhood & Co ni adalah sebuah restoran ataupun kafe di Section 7 Shah Alam yang menyediakan pelbagai pilihan menu, antaranya masakan panas, western food, burger dan juga ayam cheese. Jadi kepada anda yang nak cuba masakan-masakan western ke masakan-masakan panas, boleh ke Brotherhood & Co Cafe di Section 7 Shah Alam. Okey, kita kembali untuk Sembang Jap hari ni. Hari ni aku bersama dengan Coach Is, iaitu adalah salah seorang coach yang di bahagian sport dan fitness. Jadi untuk menceritakan sedikit tentang diri beliau, kita jemputlah. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Okey, terima kasihlah kerana mengundang Sembang Jap untuk berada di Pen and Gain Fitness ni untuk kita kongsi sedikit mengenai strength and conditioning in sports lah, senang cerita. Okay. Ataupun orang kata boleh kata pasal fitness lah, mudah cerita. Okey, kita nak tanya Coach lah. Boleh minta Coach perkenalkan diri dulu, kemudian kita ceritakan sedikit apa sebenarnya strength and condition ataupun esensi in sport ni. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Iskandar Saleh. Okey, berusia 49 tahun, berasal daripada Kuala Lumpur. Alright, bekas pemain rugby Malaysia 2001-2005. Okey. So, bila kita bercakap mengenai strength and conditioning ni, ini spesifik untuk sukan. Fitness is general. So, kalau yang tak terlibat dengan sukan, panggil fitness lah, general health. Okay, so untuk strength and conditioning ni, setiap sukan ada masing-masing punya strength and conditioning. Okay, kalau dalam bahasa Malaysianya, bahasa Melayunya, strength and conditioning ni bererti kekuatan serta keupayaan untuk mengulang sesuatu pergerakan sepanjang perlawanan. So maknanya, kalau kita ambil contoh sukan bola sepak, okay? So kalau sukan bola sepak tu game 90 minit, mana 90 minit tu player kena boleh ulang pergerakan tu daripada minit pertama sampai minit ke 90. Kalau ada extra time 120 minit, kenalah boleh buat sampai habis. Maknanya dia kalau cross tepat ke gol, makna sampai habis lah tepat ke gol. Jangan minit ke 70 ke minit ke 80 dah ke sana ke sini apa semua. Itu tak condition lah, dipanggil tak condition. Okey, conditioning ni based on demand sesuatu sukan. Okey. Okey, jadi kalau ikut kan, macam mana nak dapatkan strength and conditioning? Okey. So kalau kita tengok player, banyak orang petikai kenapa player 70-an dulu walaupun tak ada sains sukan zaman tu tapi masih mampu lagi pergi ke sukan Asia, layak ke sukan Olimpik. Okey. Kenapa? Pasal masa tu mereka menjalani kehidupan yang berbeza. Alright, daripada kita sekarang. Ke mana-mana pergi naik basikal. Betul tak? Dan basikal bukan basikal tahun 70-an, 80-an tu. Kebanyakan rakyat ke mana-mana naik basikal. Basikal bukan basikal yang 30,000, 60,000, basikal yang basikal tua yang berat tu. So bayangkan hari-hari kayuh. Okey. So tu yang kaki diorang kuat. And then kebanyakan masa tu mereka kerja bendang, kerja kebun, duduk kampung, makan semua segar, masuk hutan, panjat pokok apa semua. So diorang physically diorang kuat. Okey, sekarang kita bukan mana nak balik mana zaman tu dulu. Okey, so apa yang perlu kita buat, kena
masuk gym untuk develop dia punya strength, okey. Dan strength ni berbeza dengan bodybuilder. Jangan salah faham kan, okey. Strength ni ada beza sikit. Exercise yang sama tapi program yang berbeza, okey. So ini strength, dan strength ni setiap atlet tak sama dia punya demand untuk strength ni. Contoh kalau bola sepak mungkin rendah sikit daripada atlet rugby in term of strength dia, okey. And then conditioning pula ikut dia punya demand sukan tu. Macam contoh bola sepak, kita kena berlari minimum 13, ini ikut antarabangsa lah, based on World Cup 2018, okey. Pemain bola sepak kena berlari minimum 13 km. So ini demand dia, okey. Minimum untuk midfield kena berlari 15 km. So nak achieve international standard, so player kena boleh lari minimum 13 km. Ini baru berlari. Berlari ni termasuk berjalan, sliding, jogging, tukar arah. Okey. So ini lari, dalam kategori lari lah. So dia ada lagi satu sprint. Sprint ni yang above 85% kita punya heart rate, okey. So dia punya demand untuk bola sepak sprint 2 km, okey. Tapi kita bola sepak player tak lari 2 km straight. So kita berlari sikit. Maksimum 50 ke 60 meter. Okey, average dia lari 20 meter. So dia dah bagi tahu dah situ. Total 2 km, average 20 meter. So berapa kali kena ulang? 10 kali. Kena ulang 100 kali. 100 kali 20 kali. 100 kali kena ulang. Rasa kalau, that's why kita kena develop strength dulu, baru boleh achieve this task lah ni. Pasal kalau dia tak develop strength dulu, terus buat yang 100 kali, ini yang kecederaan boleh berlaku lah. Dia punya hamstring pull, muscle tear, benda-benda macam ni. Okey, jadi bila benda-benda macam ni kita nak kena dapatkan, jadi apa yang pentingnya? Selain daripada benda-benda tadi, contoh macam bola sepak tadi, dia perlu dia punya latihan lari semua tu. Jadi apa pentingnya bidang strength and conditioning ni dalam sukan? Maknanya dalam semua sukan lah. Sukan. Okey. Strength and conditioning ni, okey, kita ambil strength dulu. Strength ni dia punya asas untuk physical athlete tu. Okey, kita ambil contoh kalau bangunan. Bangunan ini yang penting ni. Ni yang tiang-tiang ni. Dia punya beam apa semua. Ini yang dia punya asas. Macam mana pun ini kena kuat dulu, make sure ikut dia punya spesifik dia, dan baru boleh tambah tingkap macam mana, lampu macam mana, yang kecil-kecil itu. So strength ni dia punya asas fizikal untuk menjana force. So dia punya tu force kali velocity. Nak dapat nak in order body nak push ni lah untuk maksimiskan potensi dia lah. Okay. So macam sprint, actually sprint lah, pasal force yang terhasil tu akan boleh saya cakap besar lah, dia punya force yang terhasil tu. Okay, saya ambil contoh diri saya patah ni. Okay, ni 2015. Okay, dalam ada 6 blade. Okay, sekarang ni kalau saya berlari, saya boleh rasa benda ni macam nak terkeluar tu. Okay, so bayangkan kalau saya tak pergi gym, tak maintain tu, mungkin saya boleh injured lagi sekali. Okay, bila kita dah tahu benda tu penting lah kan, untuk kita punya strength, untuk kita punya condition, jadi nak tanya coach sendiri lah, untuk coach punya latar belakang lah. Okay, sejak bila coach mula dalam bidang ni? Lepas tu apakah bidang seorang SNC ni sebenarnya? Okay, saya bermula, terus yang saya cakap lah, bukan nak inilah. Saya mula buat ni 2008, selepas Harimau Melaya kalah masa Piala Malaysia yang main dekat sini tu. Okey, yang kalah 5-0 lah, 5-1 dengan Uzbekistan, dengan China hingga masa tu lah.
Presiden FAM, masa tu Tengku Abdullah sampai letak jawatan. So saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa? Apa beza kita dengan player international yang luar? Okey, kenapa kita tak ada beza pun. Padang sama, bola sama, okey. Dan hasil kajian saya dapati kita punya strength ni. Fizikal tak begitu penting sangat dalam sukan bola sepak, okey. Kalau rugby, yes, fizikal tu memang memberi impact yang sangat berbeza lah. Okey. So bola sepak lebih kurang tinggi-tinggi kita 58, even ada yang 56, Philip Lahm, Kapten Jerman, 5 kaki 4. So maknanya physical height tu tak ini, tapi strength, yes, you kena develop untuk kita punya impact nak bersaing dengan player international luar. Okey. So ini yang saya dapati masa tu. So saya buat kajian atas diri saya sendiri dulu. Saya pergi tengok tournament antarabangsa Malaysia lawan ni, dan saya mula buat Google, YouTube apa semua, saya buat saya punya kajian sendiri. So apa yang saya tak terus share dekat player. Saya buat dekat diri saya sendiri apa yang saya ni, dan masa tu kebanyakan atlet masa tu buat bodybuilder punya program, which is 3x10, 3x12. Masa tu saya Malaysia pun program pun 3x10. Dan bila saya banyak membaca apa semua, diorang kata strength 5 rep. Okey. So saya apply kat diri saya sendiri. Masa saya umur 37, 36, 37 macam tu, saya apply diri saya. Saya punya physical you tak nampak ni, tapi bila saya bermain tu, the different tu you dapat rasa sendiri tu. Sedap kan? Main langgar orang pun ni apa semua. Dan lepas tu baru saya share dengan orang ramai lah, dengan atlet-atlet apa semua. Okey. So macam tu yang saya mula mencuburi dalam bidang ni lah, bidang esensi ni. Okey. Okey, jadi bila coach ni dah apply pada diri sendiri, maknanya memang penting lah benda ni kita. Yes. So bila dah buat tu memang rasa lah lain Yes. dia kan. Okey, jadi untuk atlet lah khususnya, atlet ke pemain bola ke ataupun lain-lain lah. Okey, bila kita tahu pentingnya atlet ni jaga kecergasan, jadi macam mana pula kecergasan ni dapat bantu prestasi diorang? Okey, kecergasan ni, okey, yang pertama tu, okey, dia maksimalkan potensi seseorang atlet tu. Okey. Contoh mungkin dari segi larian dia. So kalau kita ambil contoh atlet bola sepak, dari larian dia, dari dia punya shooting dia punya rembat tu, kalau kita tengok Ronaldo rembat, Roberto Carlos rembat daripada setengah 30 meter, 40 meter pun berdesuk bola tu pergi apa semua, macam mana tinggi Ronaldo boleh lompat apa semua kan. Okey, so ini daripada strength ni yang membantu atlet-atlet ni improve. Okey, dari segi inilah. Dan lagi satu, yang keduanya, strength ni mampu mencegah. Dia bukan menghalang. Pasal injuries ni kita tak boleh nak elak injuries ni, cuba dia boleh mencegah. Okey, terutama ketika mungkin kita ambil contoh bola sepak lah, senang cerita kan. Okey, dia nak stop, dia decelerate. So ini yang banyak terjadi, yang ACL putus apa semua masa dia decelerate dan nak ubah arah. So dengan strength ni, bila kita dah develop strength, dia dapat mencegah daripada benda-benda ni, daripada yang tak diingini daripada berlaku lah. Okey, saya bagi contoh kan. Kawan saya sebaya lah, perempuan, kerja KL. Lepas tu satu hari dia call, dia kata, "Is, aku nak tanya, lutut aku bengkak dah sebulan. Macam mana boleh jadi?" Dia kata dia naik kereta api nak balik Kajang, and then tiba-tiba kereta api tu berhenti mengejut. Dia tahan. Dia tahan. Itu yang dia ingat.
So dalam hati cakap, oh ini dalam hati saya tak bagi tahu dia pasal ialah kita bukan doktor nak ni kan, tak nak lah bagi berita buruk lah. So saya cakap better you check lah. Dan lagi 3 hari saya call dia, saya follow up, ACL putus, memang confirm ACL putus. So strength ni bukan saja penting kepada atlet, pada orang biasa pun penting lah. Bayangkan naik kereta api tahan badan pun ACL boleh putus. Okey, yang menunjukkan pentingnya strength untuk kita lah. Okey, dan yang ketiga, mempercepatkan proses recovery, sama ada dia lepas perlawanan atau selepas injury, operation apa semua. So kalau kita ambil FIFA, waktu rehat between matches 48 jam, tapi player kita mampu main lepas 48 jam. Kita ambil contoh, ada tahun lepas lah, mula main kat sini, hari Sabtu main kat sini, hari Selasa main kat Bangkok, yang mana player dah tak boleh nak tahan bola apa semua kan. So ini yang pentingnya ni, mampu memcepatkan kadar recovery lah. And then even kalau macam operation ACL apa semua, memang confirm yes, macam itu saya ada follow up seorang player. Okay, fisio sini cakap player ni tak ada muscle, so dia punya recovery ambil masa lama sikit lah berbanding yang ada yang develop muscle lah. Okay, so inilah tiga perkara yang membantu atlet, sama ada sukan bola sepak ke, sukan rugby ke, dalam dia punya ni lah, dia punya untuk dia punya fizikal. Okay. Kalau macam tu pula, okay, of course tiap-tiap atlet ada dia punya lain-lain movement lah. Tapi kalau kata dia orang punya prestasi ni, perlu tak dia orang dapatkan konsultasi kesihatan ni, dan berapa kerap dia orang perlu dapatkan? Oh yes. Oh ini memang kena sangat. Okey. So kita ambil contoh Ronaldo. Dia begitu pentingkan tentang benda-benda ni, sampai dia ada chef sendiri, dia ada sprinter coach dia sendiri. Okey, nak betulkan larian dia apa semua. To that detail loh. Pasal benda ni, okey, saya banyak kali saya cakap dengan player lah. Beza goal dengan kau defend mungkin setengah tapak kaki je, satu kaki. So bayangkan kalau kau tertinggal jauh. Okey, so ini yang dia nak kena betul dulu. Ingat tak Ronaldo lagi macam ni kan awal-awal dulu, and then dia hire one European sprinter ni kan. So sekarang dia mula lagi macam ni. Mungkin beza dia 1 second, tapi 1 second ni yang membuat kau mungkin tertinggal 1 meter ya, kalau sebelah kaki pun dah ini kan. Okey, ini dia ada dia punya, ini dia punya individu punya effort nak kena nak ni lah. Alright, dari segi jangka masa tu, saya kalau yang saya baca lah, yang pasukan luar, diorang banyak buat test setiap 3 bulan, nak make sure atlet tu atau pemain tu sentiasa berada pada tahap terbaik, nak make sure dia sentiasa jaga dia punya fitness dari segi dia punya latihan, dia punya pemakanan apa semua, dia punya recovery semua tu penting lah. Okey, sama juga macam kita pergi sekolah kan, cikgu ajar setiap berapa bulan, mungkin sebulan sekali ada buat test. Sama je punya ni, nak make sure kau kat rumah ada buat revision ke, benda-benda macam ni lah. Okey, baik. Biasanya lah kan, kalau kita tengok, adalah, kita tak adalah kata semua, tapi certain lah. Ada certain coach ni dia tak galakkan player-player ni dalam bola sepak lah, kita cerita bidang bola sepak lah. Ada segelintir lah, cuma macam mana nak cakap, dia bukanlah saya yang kata, kita dengar-dengar lah. Ada certain coach yang tak galakkan player-player bola sepak ni pergi gym, atas alasan nanti pemain tak boleh main lah. Jadi apa coach punya pendapat tentang ni? Okey, saya ada bertanya lah dengan coach-coach ni, kenapa tak
tak boleh pergi gym. Oh, dia kata nanti player tak dapat main. Okay, dan saya found out kenapa yang player tu tak dapat main bila pergi gym, diorang buat bodybuilder punya program, which is 10 rep, 12 rep. Itu bodybuilder punya ni. So bila dia buat bodybuilder punya program, dia akan ada excess muscle tu yang kebanyakan bodybuilder jalan macam ni apa semua, excess muscle. Okey, bila dia dah ada terlebih sayap kat belakang ni, okey, dia dah tak boleh lagi, betul lah. Dia dah tak boleh nak dia panggil range of motion dia lah. Okey, dia punya flexibility dah out apa semua kan. So ini yang tak membantu lah dalam permainan dia. Saya ada seorang dulu coach, ada coach terkenal ni minta saya tolong tengokkan budak ni daripada Melaka. Dia bodybuilder lah, memang tahu nampak sangat buat bodybuilder. Badan dia memang macam ni lah. Sekolah bila main tak boleh, hancur, berderai. Ini dia punya coordination pun dah out apa semua. Okey, lepas tu coach tanya saya, Is, berapa lama nak buat ni? Saya cakap, ni coach, makan masa lah. Pasal dia dah salah buat. So kita punya tujuan kalau buat strength ni, daripada kereta Proton nak pergi kereta Ferrari, mana nak bagi dia tangkas, dia bagi dia laju, power apa semua. Tapi bila dia buat bodybuilder, dia instead of pergi kereta Ferrari, dia jadi kereta kebal yang langsung tak sama dengan kereta lah. So kalau dalam situasi ni, dia kena stop, buat balik everything daripada ground zero lah. Mana kena ni balik lah. Bukan senang nak tukar balik player yang dah tersalah buat ni lah. So ini yang kenapa kebanyakan coaches tak kasih player pergi gym pasal tersalah program. Okay, so saya ni untuk bodybuilder 10-12 rep, untuk strength 5 rep sahaja, 5 ke 6. Selalu saya buat 3 atau 5 sajalah rep. Okay, kita ambil sikit lah daripada yang apa coach kata tadi, daripada badan tu dia kena reset balik. Maknanya daripada badan besar tu, daripada bulky tu boleh turun balik lah. Boleh, tapi makan masa lah nak buat dia punya flexibility, coordination. Pasal dia lari pun dah tak betul lah, macam dah inilah. So ini pasal most bodybuilder dia buat body part. So mungkin hari Isnin ni chest, hari Selasa back, and then Rabu kaki, leg day apa semua. So dia punya body tak work as a unit. So as athlete kita kena work as a unit. So dia punya program mungkin 2-3 je, 3 strength, dan lepas tu core, dan ada rotation apa semua, dan lepas tu banyakkan movement lah. Banyakkan movement macam sled, macam tayar flip yang ini. Pasal kita nak make sure diorang tu boleh bergerak, boleh move ni apa, lancar lah, tak nak sangkut-sangkut apa semua. Okey, sikit lah coach pasal bola lah. Kita pun kalau dalam HK Studio ni, kita more tu sembang bola ni. Yes. Kita banyak jumpa player, kita banyak jumpa pemain, ada juga kita jumpa coach-coaches. Tapi macam saya di HK Studio ni, kalaupun tim bola tu, kami pergi kepada tim bawah-bawah lah, which is yang kita tak adalah nak betul-betul tahu apa, ambil tahu sangat dia punya level of coaching ke apa kan. Okey, tapi kalau kata coaches lah biasanya, of course lah dia ni ada degree, ada master dalam sport science ni. Tapi bila in terms of bola sepak, kenapa pemain-pemain ni macam apa, lembik sepak passing bola pun macam tak sampai Okay. ke laut. Jadi di mana salahnya tu? Coach yang salah ke player yang salah? Saya tak nak cakap salah lah, nanti diorang kata saya mandai-mandai. Tapi apa yang setelah berapa
tahun dalam bola sepak ni, yalah saya banyak train. Saya rasa dah 5-6 sukan saya train lah. Okay. So saya boleh cakapkan player kita first strength, bila buat strength training tu angkat tak cukup berat. Okay, bench press dalam 40 kilo, squat dalam 80 kilo, tak cukup. Strength kena ni lah, more than your body weight lah. Contoh kalau macam seorang player tu 70 kilo, dia kena boleh squat 110 kilo, 120 kilo. Ini minimum kalau dia nak kena angkat lah. Okay, then in term of dia punya conditioning pula, okay, program saya diguna pakai oleh Sekolah Sukan Malaysia yang terletak di, saya tak nak sebut nama, yang terletak di Johor kan. Okay, so coach sana sangat terbuka. Masa awal-awal tu dia kata saya tak berapa tahu sangat ni. Ini yang bagusnya, bila dia terbuka dan makna dia terima, okay, kita punya cadangan. So bila saya ke sana, dan saya dapati dia punya program tak cukup hard in term of dia punya kan. So saya cakap dekat player pun semua, cakap kita lari, you guys main 90 minit. So rasa cukup tak you buat fitness 20 minit? Tak cukup kan? So ini yang pertama, yang satunya. So diorang macam so, coach nak berapa minit, diorang dah muka diorang dah cuak kan. Okey, pasal saya tak full time ya. Kita tu pun as a coach luar, kita tak boleh datang ni nak terus belasah budak-budak ni kan. So tak apa, since saya baru first time datang jumpa korang, esok kita buat 30 minit. Korang main berapa half? 2 half. So kita buatlah 30 minit 2 half. Okey. Dan alhamdulillah dalam 8 orang lah yang betul-betul boleh push lah. Yang lain tu ada yang mid lah. Okey. So ini yang ini yang penting, kita kena ikut demand sukan tu. So kalau sukan tu kata main 90 minit, dan kita kena train 90 minit lah. Dia benda ni terus terang senang kan macam tu kan. So macam rugby kena boleh bermain bila ni, dia kena boleh bermain 40 minit, dan kita train 40 minit kali 2 set. Okay, so macam hoki sekarang ni dah dikurangkan main 15 minit. 15 minit ke 20 minit? Okay, rasa 15 minit dah. Main 4 half. So maknanya sukan tu dah makin laju lah, dan kena ikut berapa tu lah. Dia punya fitness tu kena the conditioning part tu. Yalah, saya cakap fitness ni untuk bagi faham untuk yang kat luar tu kan. Kalau cakap conditioning kan, orang ingat sembur rambut kan. Alright. So kena ikut sukan tu punya demand. So kerja saya sebenarnya senangnya. So kalau macam ada nak datang train, sukan apa? Okay, saya tanya sukan apa? Dia kata yang baru ni saya train renang. So saya kena tengok lah renang apa dia punya muscle yang guna, berapa meter, berapa tu apa semua. Okay, alhamdulillah lah. Baru dalam seorang swimmer saya ni umur 13 tahun, improve dalam masa, saya start Oktober sekarang, dalam masa 4 bulan 5 bulan dah improve dia punya 100 meter by 12 second. Yang mana agak ni lah, agak memberangsangkan lah. Okey, makna kata dia punya kesimpulan dia tak kisahlah sukan apa pun. Yes. Tapi bila in terms of
apa latihan tu perlu ikut kesesuaian sukan tu sendiri. Ya, saya. So dia tak adalah coach yang salah ke, player yang salah ke. Tak ada lah. Kita tolak tepi lah benda tu, kita tak menyalahkan sesiapa. Tapi mudah kata kalau dia punya sukan tu begitu requirement dia, begitulah latihannya. Yes. Yang mana untuk capai certain level tu teruklah dia punya latihan. Teruklah latihannya memang ni. Okey, itu kalau kita nak cerita kepada untuk apa, if you go professional lah. Okey, untuk yang di apa, yang macam kami ni lah senang cerita yang main sosial, yang main petang-petang ni, yang main suka-suka ni. Perlu juga tak benda-benda macam tu, dan apakah cadangan dia punya bentuk latihan tu? Okey. So sekarang ni saya banyak tengok yang kat luar sana lah. Banyak dah mula zumba, berbasikal, main futsal, main bola apa semua kan. Which is bagus. Saya sangat ni lah, mana kita punya ni secara sihat. Okey. Tapi terutama kawan saya lah, ramai yang macam meninggal. Okey, sukan ni. Yang berbasikal, yang main golf, yang main futsal apa semua kan. So saya punya cadangan macam ni lah. Sebelum nak join sukan tu, okey, cuba pergi gym, kuatkan badan, okey, bukan nak jadi bodybuilder, kuatkan badan, buat ni supaya body kita ni boleh terima force yang terhasil daripada sukan-sukan tu. Tak kira lah kita profesional ke kita umur, even budak 8 tahun, 9 tahun pun dah kena buat strength training. Pasal aktiviti yang kita lakukan, force tu akan terhasil. Okay, it's not like dia ada dia punya kesan pada badan kita. Especially macam zumba, ramai yang saya tanya, akak-akak ni lutut dah sakit apa semua kan, walaupun pasal dia entak. Yalah, yang instructor kat depan tu memang dah buat beberapa tahun kau tiba-tiba join, terus datang, terus dia akan efek kita punya lutut apa semua, body kita apa semua. Tu yang banyak kena heart attack apa semua kan, ni lah. So ini yang saya suka nasihat lah, mana yang kawan-kawan kat luar apa semua tu, kalau nak workout ni, kalau nak bersukan, kuatkan badan dulu pergi ni. Atau kalau tak ada masa nak pergi gym, buat yang simple exercise lah kat rumah, macam push up, macam squat. Okay, squat ni simple kan. Dukung anak, kalau ada anak kecil tu, dukung anak, okay, buat squat. Atau ambil bag sukan, letak baju tu. Kalau nak berat lagi, boleh angkat isteri masing-masing kan, dukung buat ni kan. Dia akan bantu. Okay, so tak semestinya kena pergi gym lah, tapi dia akan bantu kita untuk menjalani aktiviti sosial kita tu lah. Okay, kita ambil last lah. Kita pun dah di ujung-ujung, dan nak minta coach lah bagi pesanan kepada penonton-penonton yang tengok ni. Kalau kata ramai yang tengok aku punya channel ni kan. Okey, perlunya menitik berat tentang kecergasan dalam melakukan aktiviti sukan ni. Yes, memang perlu sangat. Macam saya cakap lah tadi, macam kita ambil yang kisah kawan saya tu, naik train pun kena ACL. Okay, so pasal benda ni kita tak sangka akan jadi kat mana, bila-bila masa boleh jadi. Mungkin kita turun tangga, slip, jalan licin apa semua yang boleh memudaratkan kita lah. Pasal macam mak saya cakap kan, kalau kau sakit, kau tu 100 kilo, tak ada siapa boleh angkat kau kan. So ini yang pentingnya, kita kena jaga kecergasan. And then macam banyak sekarang trend pergi gym. Okey, jangan fix untuk satu program ni. Okey, campur adukkan lah, mana ada
pergi berlari, buat interval, jogging, interval, buat sprinting sikit, and then buat gym sikit. Okay, ambil ni 30 minit ni. Jangan stick into satu program ni. Okay. Macam ambil contoh, kawan saya lah meninggal main futsal, and then semua cakap dia fit. Oh, dia ni selalu jogging. Tapi adakah jogging dengan futsal satu benda yang sama? Lain. Futsal very high intensity. Okey, jogging statik apa semua. Okey, ini yang pentingnya kita kena mix round. Okey, hari ni kita buat ni, hari ni kita buat ni. Okey. Then simple lah. Contoh kalau kita macam jogging. Jogging ni saya panggil interval lah. Okey, interval ni yang paling berkesan lah. Okey. So kalau kita jogging kat luar ni, kita boleh jogging 30 meter macam tiang elektrik ke tiang elektrik tu, jogging. Lepas tu run. Tapi janganlah sprinting, just tinggikan sikit. Lepas tu ni ulanglah 30 minit. Macam tu je. Tak payah beria sangat. Okey. So esoknya buat pergi masuk gym, nak buat badan ke apa semua kan. Okey, satu soalan lah, tiba-tiba dia terlintas pula. Tiba-tiba dia terlintas. Adakah benda ni mitos ataupun betul? Bersukan waktu malam ni ni sikit tak bagus lah. Okey, saya malam tu nak tengok pukul berapa. Okey. Saya selalu bagi tahu jangan buat lepas pukul 12. Kita kena tidur sebelum hari lain. Mana pukul 12 tu dah hari lain. Okey. So maknanya by 10 11 tu dah kena ada rumah lah. And then kita digalakkan rest 2 jam sebelum tidur, pasal kita tak nak body kita terkejut. Okey. Yang mana banyak juga kawan saya pergi masa tidur. Berapa orang 3-4 orang ya Allah kan. Okey, so dah pukul 8, pukul 7 dah maghrib pula kan, dah pukul 8 lah. Okey. Itu yang saya tak galakkan bola sepak kita main mula pukul 10 malam. Pasal apa? Pasal habis dah pukul 12. Pukul berapa pula player nak tidur? Okey, dia tu dah lari hari lain lah. Okey, so dia main pukul 8, pukul 10 selesai, bab rehat sekejap, lepas tu ni lah boleh rehat lah. Okey. Okey. Jadi itu dia sedikit sebanyak mengenai sports strength and condition lah in sports yang kita dah minta coach Is kongsikan kepada kita. Jadi sedikit sebanyak orang kata ilmu yang ada pada coach Is tu kita dah dapat dengar, dan mungkinlah kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita, walaupun kita bukan sebagai atlet profesional yang main profesional ke, tapi sememangnya kalau kata bersukan semua ni memang perlu. Kena. Memang perlu lah. Dan juga apa yang dikongsikan tadi, moga kita boleh jadikan iktibar, dan juga terima kasih banyak pada Coach Is kerana sudi duduk sembang dengan kita dekat Sembang Jap ni. Okey, kepada anda di luar sana, kalau kata berminat untuk ada soalan? Ada soalan. Ada soalan lah. Kalau ada soalan boleh email lah. Boleh email. Nanti kita tinggalkan email. Saya boleh ajukan pada Coach Is untuk masa-masa akan datang. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, kalau kata anda berminat untuk tengok konten-konten macam ni lagi, bolehlah email juga ataupun komen je dekat bawah YouTube channel ni. Nak siapa ke, nak apa ke, nak topik apa ke, kita boleh cuba usahakan. Dan minta juga ramai-ramai like, subscribe dan juga share aku punya konten ni, supaya aku boleh membina lagi konten-konten sebegini di masa akan datang. Sekali lagi terima kasih Coach Is. Okey, kita berjumpa lagi di episod seterusnya untuk Sembang Bola dan juga Sembang Jap.